Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dunia, oh dunia. Alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan surau, Tuan Imam, Jawatan Kuasa, seluruh penggerak, pengatur, penyusun, pencatur, pencetus, penyambung dan penerus lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ketua-ketua blok, ketua-ketua barisan, ketua-ketua tingkatan, berapa kan? Ini ketua tingkatan kan? Ketua tingkatan, bendahari-bendahari kelas AJK, seluruh pengamal media dan kru Surau An-Nur, Residensi Prima 2, BPJ Kedah, Darul Aman, biar jasa jadi kenangan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pimpinan Jawatan Kuasa kerana telah memberikan satu permulaan yang sangat, bagi saya yang sangat mendebarkan, sebab persiapan tuan-tuan ni bukan kaleng-kaleng. Siap syuk syahar terlibat dalam gejala ni ya. Siap syuk syahar dipaksa untuk buat review, betul ya? Syuk kata tak pasal-pasal, Ustaz Manis punya ceramah, aku yang nak kena buat promo dah lah, hampa tak payah dia kata. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi saya ucapkan dulu tahniah kepada Barisan Harapan Surau kerana tuan-tuan telah melakukan satu anjakan paradigma dan menjadi satu benchmark, oh saya ada mahmus kepada surau-surau yang lain. Jadi saya menyerulah kepada sekalian yang menyaksikan Jawatan Kuasa ini, penganjur program, jadi boleh contohi dan teladani Jawatan Kuasa surau ni. Jadi saya dapat rasakan aura dan persiapan yang sangat mendebar dan menggetarkan. Saya yakin dan pasti itulah Islam ini, tuan-tuan, tertegak dengan beberapa aspek. Yang pertama spiritual, technical, tactical, mental dan physical. 5 benda ni akan mengangkat kegemilangan Islam pada zaman Nabi lagi. Dalam setiap siri peperangan, ini 5 elemen penting yang Nabi turunkan kepada sahabat. Bukan hanya pada taubat, bukan hanya pada tahajud, bukan hanya pada doa, bukan hanya pada solat, bukan hanya pada zikir, bukan hanya pada solawat, bukan hanya pada tasawuf, tetapi kamu kena bijak mengatur dan mencatur posisi dan strategi. Maka lahirlah technical dan tactical. Jadi geng-geng media ni kira boleh hantar malam ni. Saya rasa macam nak hantar ke Palestin ni malam ni, geng-geng media ni. Okey. Kira mereka ni boleh merangkap, body pun boleh tahan, tolak tak rebahnya. Okey. Jadi kita akan masukkan sebagai brigade. Kru An-Nur ni sebagai sub inspector dan sub brigade di bawah brigade Al-Qassam. Amin. Boleh insya-Allah. Ganas sangat.
Okey, jadi tuan-tuan, insya-Allah kita nak mulakan dulu pertemuan kita pada malam ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk kita bawa hati dan jiwa, insya-Allah tuan-tuan. Allah menyebut dalam surah, sebagai mukadimah kita nak ambil. Dalam kita membicara, dalam kita mengupas secara tuntas. Tuan-tuan, ayuh berikan perhatian, kerana perhatian itu sebahagian daripada cinta. Attention is a part of love. Maka setelah Brigade Al-Qassam telah memberikan perhatian sepenuhnya untuk menjaga dan memelihara setiap inci bumi Al-Aqsa, maka malam ni kita juga nak bagi perhatian. Kami tak mampu ya Allah untuk memegang M16. Kami tak mampu ya Allah untuk berjuang bersama dengan Brigade An-Nukhbah Palestinian Jihad Military Islamik. Kami tak mampu ya Allah untuk berjuang bersama Brigade Syuhada Al-Aqsa. Tapi ya Allah, kami sedang memberikan perhatian kerana tanah itu tanah kami. Kami faham, kami sedar, kami dah belajar, kami dah dengar dah ceramah Ustaz Manis. Katanya Palestin itu tanah kami, Masjid Al-Aqsa itu masjid kami, tanah Syam itu tanah kami. Maka ini je yang termampu kami memberikan perhatian. Maka ya Allah, perhatian ini engkau angkat dan engkau hantar agar dia mampu dijadikan sebagai satu kekuatan pada Brigade Al-Aqsa. Inilah kiriman, inilah tuan-tuan, kiriman, kita panggil kiriman jarak jauh, bantuan jarak jauh, serangan jarak jauh, pertolongan jarak jauh yang kita mampu top up and add on ke atas kekuatan Al-Aqsa, ditambah dengan add on kekuatan jentera penggerak surau An-Nur 2 ni, surau An-Nur ni. Mudah-mudahan Al-Qassam dia akan dapat tepat kekuatan malam ni. Pasal apa ni kita rasa semangat semacam ni? Geng-geng Al-Qassam kata, rupanya geng-geng surau An-Nur sedang bermunajat. So munajat kita ni telah memberikan satu dentuman, tolakan dan juga satu hantaran lintang untuk masuk ke dalam gawang gol. Akhirnya luruh dan jatuh seluruh kepimpinan tentera kekuatan tentera Zionis dan juga Israel. Tuan-tuan, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Surahul Azim. Oh, ini lawan madak ni. Madak pun kalau. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam jasadnya ada iman, ada cinta, ada caring, ada sharing, ada love, ada ambil berat, kata Allah. Nak ada aku bagi tahu, ada satu perniagaan yang tak ada perniagaan yang boleh mengalahkan perniagaan ini. Perniagaan dia panggil skim cepat kaya, yang Allah janji dalam surah As-Saff. Dan perniagaan skim cepat kaya ni tuan-tuan, anggota dan keahliannya semua rakyat Palestin dah masuk. Mereka dah masuk dah skim cepat kaya ni, yang Allah buat, bukan manusia buat. Apakah itu? Skim cepat kaya sampai syurga. Ketika mana Allah kata geng-geng rakyat Palestinian, semua umat Gaza, tuan-tuan, mereka telah jual beli dengan Allah. Ya Allah, kami jual anggota kami jual tulang kami jual kuku kami jual mata kami jual tulang belulang kami, ya Allah. Kami jual isi kami, ya Allah. Kami jual tenaga kami, ya Allah. Kami jual seluruh anggota indera kami, ya Allah, untuk menjaga rumahmu, untuk menjaga tanahmu, untuk menjaga bumi nabimu, ya Allah. Tolong beli, ya Allah. Allah kata, aku beli dengan syurga. Maka seluruh 20,000 syuhada yang sudah terkorban, hari ini dah masuk hari yang ke-50 plus minus, tuan-tuan. Maka Allah beli tenaga, keupayaan, pengorbanan, sumbangan, contribution pada setiap umat Gaza bermula 7 Oktober, bukan 7 Oktober, bermula lagi 1901, bermula 1948 lagi, tuan-tuan. Allah dah beli. Aku beli darah kalian, aku beli titik peluh kalian dengan haruman terindah, walau mungkin di suatu hari. Tak boleh, lagi orang marah. Ustaz lain ni dia kena marah, menyanyi sikit kena marah. Boleh tak tu?
Dia nak berguru ni jangan kontrol tok guru. Biar tok guru nak buat apa pun, tu adab dia. Boleh tahu tu. Nama pun pelajar kan, ikut tok guru nak buat apa pun. Okey, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi Allah kata, aku beli dengan syurga kalian. Maka tuan-tuan, kita kalau Allah nak beli dengan syurga, apa yang kita nak jual? Dengan tahajud tak apa-apa nak cukup, dengan sedekah tak apa-apa nak ada, dengan semayang tak apa-apa nak sempurna. Ya Allah, aku nak jual apa ke Allah? Sedangkan rakyat Palestin, mereka jual tenaga, kami jual darah menjaga rumahmu ya Allah. Maka confirm Allah beri dengan syurga. Itu benda yang tak ada pada kita tuan-tuan. Maka fahamlah kita, Allahumma salli alaihi Muhammad, life is a contribution, life is a sacrification, life is a business. Hidup ni satu perniagaan. Hangpa jual, aku beli kata Allah. Tapi hangpa jual mahal, aku beli mahal. Ni semayang 2-3 minit nak syurga yang high class. Semayang low class, ibadat low class, nak syurga yang high class. So kita ni tak setimpal. Maka apa yang rakyat Palestin bagi tuan-tuan, high class dengan darah air mata, maka layaklah Allah beri dengan high class. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk malam ni saya nak bawa kita nak zoom in, nak masuk secara dalam sejarah, kisah dan sirah. Tuan-tuan, Allah ajar kita nak beritahu bahawa hidup hampa ni, hampa takkan lari daripada musuh. Hampa lena, musuh berjaga. Hampa berjaga, musuh berjaga. Hampa lari, musuh berjaga. Hampa makan, musuh berjaga. Hampa rehat, musuh bersedia. Nak bagi tahu, musuh takkan pernah rehat dan musuh takkan pernah lena. Tu point dia. Ayat yang sering kali kita baca, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali kita terleka, musuh akan masuk untuk setiap ruang dan masa. Satu saat je kita beri ruang tuan-tuan, habis musuh akan menjarah dan menjamah tanah. So jangan bagi peluang. Umpama macam kita main bola 90 minit, setiap saat tu berharga. Hang leka, hang jalan, hang tak lari, hang siap. Satu saat tuan-tuan, kadang kita boleh dipersalahkan sebab kita berehat 1 saat, 2 gol masuk. Hampa berehat 5 saat, dua tanah, 2 kampung Yahudi ambil. Hampa berehat tahajud tak ada hari ni, Yahudi ambil 1 tanah. Sebab apa? Sebab kita rehat daripada agama. Because agama dan dunia ini tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada istilah rehat. Sebab dunia is not a rest place. Dunia is a test place. Disebabkan kita banyak berehat lah, satu persatu tanah Korea, daerah tumbang, jatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Sikit-sikit nak rehat, sikit-sikit nak lena, sikit-sikit nak makan. Kita itu berjuang dulu, sahabat Nabi diajar sikit lena, kita sikit-sikit nak lena, sikit makan, kita sikit-sikit nak makan. Ni baru start 5 minit, tanya dah, ustaz lagi nak makan apa? Apa dah menu kita? Menu apa kita? Kambing golek ke kambing apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia bila ceramah ni dia tak boleh buat menu mahal sangat. Dia makruh kalau sedap sangat kan. Bila menu sedap, ceramah panjang, dia jadi makruh. Sebab lapar. Jadi kena buat biasa-biasa ya. Okey. Tuan-tuan, perang Islam dengan Yahudi ni, kita akan berperang dengan musuh yang mana-mana musuh yang memusuhi Nabi, itulah musuh kita. We are sharing the same enemy. Musuh Nabi yang pertama apa? Quraisy, melahirkan bangsa Arab. Sebab tu hari ni tuan-tuan, ada golongan bangsa Arab yang kita kena musuhi. Yang ni tak boleh elak. Walaupun kita berhusnuzon macam mana pun bangsa Arab, tetap kena ada ruang. Sebab bangsa Arab Allah sebut dalam Quran adalah golongan yang antara golongan yang paling risiko tinggi untuk bermunafik. Bila Allah dah laknat dan Nabi laknat satu bangsa, kenapa harus memberi ruang untuk kita berhusnuzon? Walaupun kita tak letak contoh bangsa Arab, kita tak letakkan keseluruhan umat Saudi itu mungkin problem, rosak. Ada orang yang baik, tapi kita tak fokus pada yang baik itu. Yang baik itu tetap kita meraihkan kebaikan dia. Tapi orang yang ada autoriti, yang ada kuasa membela Aqsa, hampa buat apa? Ini yang kita aim sebenarnya. Bukan kita menghukum seluruh bangsa Arab.
Ini kena make it clear. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi kata apa? Sungguhnya bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman demi kezaliman. Saya ringkaskan tuan-tuan, saya tak baca semua. Sehingga kan Nabi kata akan lahirnya bumi ini dah tak dapat nak diselamatkan dah. Inna baina yaday sa'ah laharjan. Hujung bumi ini akan berlaku peperangan demi peperangan. Al-qatlu alal qatlu, pembunuhan demi pembunuhan. Sehingga kan orang yang dibunuh dia tak tahu kenapa dia dibunuh. Misalnya ada Suri Muhammad tuan-tuan, bila sampai fasa dan ketika itu tuan-tuan, maka bumi ni dah tak dapat nak diselamatkan, maka Allah kata akan lahir seorang adiwira yang muntazar, yang sedang dinanti, min ahlil baiti, yang akan membawa sinar, yang akan kembali menukar keruh kepada jernih, yang akan menukarkan bengkok kepada lurus, yang akan menukarkan lemah kepada kuat, yang akan menukarkan zalim kepada adil, yang akan menukarkan benci kepada kasih sayang. Yuwatusmu husmi wasmu abi hisma abi. Dialah seorang lelaki yang dalam dirinya ada roh perjuangan aku, khilafah min hasnubuwah. Dia akan bawa apa yang aku bawa, dia akan menegakkan apa yang aku tegakkan. Dialah seorang lelaki pembebas Al-Aqsa yang ketiga daripada keturunan aku, min ahlil baiti. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, jom kita tengok secara nak masuk secara dalam. Ni, tadi saya kata musuh yang pertama adalah Quraisy. Ni kala zaman Nabi. Musuh yang kedua Yahudi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut tentang Yahudi ni tuan-tuan. Antara golongan yang paling lama menanti Nabi adalah Yahudi. Antara golongan yang paling lama duduk dengan Nabi ialah Quraisy. Itu ada dua situasi. Ambil benda tu fakta sejarah. Yahudi tak duduk lama dengan Nabi. Yahudi Madinah duduk dengan Nabi kita kata lebih kurang 11 tahun. Sedangkan Quraisy duduk dengan Nabi 53 tahun. Tu tak campur lagi di Madinah. Tuan-tuan muslimin dan muslimatkumullah, sejahatnya bangsa Quraisy. Kena marah pula lagi. Jahatnya bangsa Quraisy ni tuan-tuan, mereka tak berjaya membunuh Nabi. Mailah panglima jenderal 3 paku 9 paku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Walaupun Abu Sufyan akhirnya bertemu hidayah tuan-tuan, Allah tak izin Quraisy yang bunuh Nabi. Tapi akhirnya tuan-tuan, orang yang baru kenal Nabi yang bernama Yahudi, yang bukan yang baru kenal, yang baru duduk dengan Nabi, akhirnya Yahudi yang menjadi asbab kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan kena tahu, Yahudi menjadi asbab kematian Nabi kita ketika memasukkan racun yang paling ampuh sehingga jatuhnya jasad Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buka sejarah tuan-tuan. Pernah berlaku satu pertempuran. Yahudi ni Nabi bagi kasih sayang tuan-tuan, Nabi suap. Tuan-tuan ingat sejarahnya Nabi pernah suap Yahudi. Bagaimana Yahudi duduk di negara Turki Uthmaniyah, macam mana Sultan Abdul Hamid II suap Yahudi, macam tu Nabi buat. Macam mana Nabi buat, macam tu Khalifah Turki buat. Sejibik dan sebiji follow tarbiyah dan cara Nabi menyantuni musuh. Tu yang kita ulang banyak kali. Kusangkakan hujan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Yahudi beriman sampai ke petang, rupanya hampa ingkar, derhaka, berpaling tadah dan hampa curang di pertengahan jalan. Nabi layan macam bagi tanah tuan-tuan. Siap bagi Khaybar tu, ambillah tanah hampa, kampung hampa duduk. Komuniti terbesar Yahudi di Khaybar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tak cukup belakang lagi, hampa duduk dengan Nabi, hampa ada tanah. Kenapa teganya kalian membunuh Nabi kami? Teganya kalian membunuh Nabi kami. Teganya, alif tega menambah seorang lagi. Off record. Alhamdulillah. Orang kata seminggu ni
Semua isteri pesan suami jangan cari pasal ya seminggu ni, sebab emosi tengah tak stabil ni. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Minggu ni kalau boleh tuan-tuan, semua para suami bawalah isteri anda ke pasar malam. Okey. Apa dia nak layan je untuk seminggu ni je please. Minggu depan kita kira lain. Okey. Bagi sejuk sikit ya. Bagi sejuk sikit isu ni. Okey. Tuan-tuan, 623 2 Hijrah. Tahun kedua Nabi pindah ke Madinah 622. Tahun kedua Hijrah. Okey, kita ambil fakta. Tahun kedua Hijrah. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa benda yang berlaku pada tahun kedua Hijrah? Tahun pertama Hijrah berlaku peristiwa pembinaan dua masjid. Awwal baitin, Masjid Quba dan Masjid Nabawi terbina pada 1 Hijrah. Nabi sampai hari kedua siap. 7 bulan 2 Hijrah Nabi dah rasmi dah Masjid Nabawi, fasa pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila masuk 2 Hijrah berlaku 2 perang. Badar Al-Kubra. Okey, tapi yang tu kita tak mau fokus sebab Badar perang dengan Quraisy sahaja. Walaupun ada tangan-tangan Yahudi, tapi kita kata solid Islam dengan Quraisy. Masuk perang pertama tuan-tuan dengan Yahudi. Siri pertama ni nak cerita pasal Palestin ni, dia starting kat sini. Dendam lama dibawa dan dibakar. Benda lama dia panggil dalam konsep psikologi dan kaunseling, dia panggil unfinished business. Anak orang rumah kalau tak kena dia marah kita hari ni, kadang bukan sebab salah kita hari ni, salah yang minggu lepas punya. Dia bawa. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau bergaduh suami isteri, orang lelaki ni dia okey abang mengaku abang salah, okey abang mengaku. Jadi isteri laki kalau mengaku kes settle, tutup buku. Tapi orang rumah kita kalau dia mengaku dia salah, kita mengaku kita salah, dia tetap nak sebut. Kita mengaku dah, sepatutnya tutup buku. Kenapa buat tajuk ni Okay, cukup. Okay. Tak asal kata tak mau cari pasal. Ustaz cari pasal. Okay, stop itu Okay. 623 berlaku 2 peristiwa. Badar dengan Quraisy, yang kedua adalah Yahudi. Maksudnya tuan-tuan, kekuatan mental, taktikal dan teknikal spiritual Nabi dan tentera-tentera Islam. Padu gila. Sebab 2 perang, satu dengan Quraisy, satu dengan Yahudi. Kiri kanan nak cover ni. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka perang pertama dia panggil Bani Qainuqa dengan Yahudi. Saya tak masuk detail sangat tuan-tuan, cukuplah sekadar tuan-tuan tahu fakta asas. Kemenangan berpihak kepada Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk siri kedua, next 2 years later berlaku peperangan yang kedua yang dinamakan perang dengan Bani Nadir. Bani Nadir dengan Bani Qainuqa, Bani Quraizah ni suku bangsa Yahudi yang menetap di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan ada satu kajian, Yahudi ni mereka pernah mendapat satu alamat. Alamat ini dia kata apa? Yub'atsu min tihamah. Dia dapat satu kalimah keramat. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak cari Nabi akhir zaman, kamu pergi cari negara dan negeri tanah yang ada pokok kurma, min tihamah. Maka pun dia menjelajah tuan-tuan, daripada bumi Filas masuk ke Arab, masuk ke Timur Tengah. Sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke Madinah. Sebab mereka kata, oh Madinah ni ada pokok kurma. Maka sebab itu Yahudi starting, dia stop checkpoint akhirnya di Madinah. Sebab dia kata kepercayaan, dan dia pun faham bahawa Nabi akhir zaman yub'atsu min tihamah, akhirnya akan diutus seorang Nabi akhir zaman. Setelah dia bunuh menggergaji Nabi Zakaria, Nabi Yahya dia sembelih, dan Nabi Isa nak dibunuh melalui Raja Herodes, tentera Rom. Dia fitnah Nabi Isa, hampir dibunuh. Akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit. Disebabkan Nabi Isa diangkat ke langit tak puas hati, maka dia tunggu kok Nabi akhir zaman ni Nabi dia. Sebab Nabi-Nabi yang ada, Zakaria, Yahya, semua tidak berpihak pada dia. So dia mengharapkan Nabi yang next akan datang berpihak pada dia, datang daripada Bani Israel. Maka cari,
searching Waze and GPS, akhirnya sampai di Madinah. Oh, Madinah ni ada pokok kurma. Dalam kitab Nabi Isa mengatakan bahawa akan munculnya Nabi akhir zaman yang ada pokok kurma. Mereka dah sampai di Sungai Petani sebenarnya, tapi Sungai Petani tak ada pokok kurma. Yahudi dah sampai di Sungai Petani ni sebenarnya. Tuan-tuan tak tahu Jadi dia cari-cari sampai ke Madinah. Oh, ada pokok kurma. Dia tunggu. Akhirnya tuan-tuan jumpa sungguh. Tetapi kecewanya Yahudi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lahir daripada bangsa mereka, tapi Allah takdirkan lahir daripada Ibnu Ismail Bani Arab, bangsa Arab. Bermula dari situlah tuan-tuan ketumbukan dan dendam lama. Seluruh keturunan Muhammad kami akan bunuh. Sebab tu bangsa Arab, bangsa-bangsa Nabi Muhammad mudah untuk disembelih. Nyawa umat Nabi Muhammad macam tak ada nilai. Sebab apa? Sebab digambarkan balhum adall. Yahudi ni lagi hina daripada binatang. Sallallahu alaihi Muhammad. Serendah-rendah binatang. Dengar nama Nabi semua pakat main, pakat peluk, pakat dakap, pakai nak tengok muka Nabi. Tu binatang. Tapi manusia Yahudi tuan-tuan, dengar nama Nabi, dia setiap nak bunuh lagi. Tu beza Yahudi dengan binatang, lagi rendah daripada binatang. Perang Bani Nadir tuan-tuan berlaku, Allahumma salli ala Muhammad, next 2 years. Akhirnya tuan-tuan, maka kemenangan sekali lagi berpihak kepada umat Islam. Saya tak perincikan bab perang ni. Masuk yang ketiga, Bani Quraizah. Okey, bila Nabi perang dan Nabi attacking pada puak-puak bangsa ni tuan-tuan, maka telah memberikan satu tercalar maruah bangsa-bangsa Yahudi. Sebab apa? Kalah perang. Dalam dua dah kalah. Lawan dengan Bani Quraizah, kalah juga. Akhirnya tuan-tuan, kali ini at the final countdown, ini final battle 629 bersemangat 7 Hijrah tuan-tuan, maka berlakulah 1400 tentera Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Khabbab bin Munzir, seorang jeneral perang yang diberikan sayap jeneral. Wahai Khabbab dan wahai Sayyidina Ali, kalian pegang panji-panji, musnahkan setiap nyawa Yahudi yang telah memboikot dan yang telah khianat kita pada setiap siri peperangan. Maka akhirnya berlaku tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, apa yang berlaku ketika itu? Maka Sayyidina Ali bersama dengan Khabbab bin Munzir ketika berlakunya perang Khaybar 1400 tuan-tuan lawan dengan 10,000. Tuan-tuan, untuk fakta, bumi Khaybar ni dia ada 2 lapis. Tentera-tentera Yahudi dah tahu ini perang lah ni. Ni perang terakhir, maka 10,000 takkan kalah. Akhirnya persiapan teknikal mereka dibina 2 benteng. Benteng lapis pertama yang dinamakan Ni'am, Sya'ab, Zubair, Ubay dan Nizar. Dan benteng lapisan yang kedua Watih dan Salalim. Kedua dia tuan-tuan tinggi benteng dia, dengan harapan tentera Muhammad takkan mampu melepasi 2 benteng. Akhirnya tuan-tuan, Qul innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah kata jadi, bila Allah kata on, walaupun kalian sikit, walaupun kalian lemah, walaupun kalian tak cukup senjata, walaupun senjata kalian murah, bila Allah kata menang, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Bila hampa bantu agama aku kata menang. Akhirnya tuan-tuan, 2 lapisan benteng ni rebah tersungkur di Khaybar, dan Khabbab bin Munzir bersama Sayyidina Ali, menantu Nabi, akhirnya menempelak dan menghunus pedang sekali libas seperti bangkit tuan-tuan. Nah abang tu, akhirnya tuan-tuan, seorang marhab, general komando, orang nombor 1, 9 paku. Paku sini kan, ni lain lah. Macam ni 3 lain. Ni geng Maruku. Sini. Silap. Geng 9 paku ni, marhab, general dia jatuh tuan-tuan. Bila general jatuh tuan-tuan muslimin dan muslimat, mental dan moral down.
Ketika itulah dua lapisan habis, maka Khaybar kalah. Yahudi kalah besar. Bermula dari sinilah akhirnya Yahudi dihalau dari bumi Madinah. Setelah diberi ruang dan peluang, aku ni hampa ni Yahudi oi. Dengar sini Yahudi. Yahudi hang dengar sini elok Yahudi oi. Hampa duduk lama dah tau. 6 2 3. Yahudi hang dengar sini. 6 2 5. Berani nampak? 627, 629. Punya lama Yahudi duduk dengan Nabi. Dah bagi peluang, bagi tanah, bagi rumah, bagi kerja, bagi gaji. Tiba-tiba hang tikam kami daripada belakang. Akhirnya get out. Akhirnya Allah halau tuan-tuan. Sebab tu Yahudi despair, Yahudi spadik, Yahudi bertebaran mengamalkan kehidupan nomad. Pi dekat Eropah dia jadi Yahudi spadik. Pi dekat Turki, tolong kami, bantu kami, kami Yahudi tak ada tanah. Minta kesian, minta simpati. Otak pun hampa minta kesian. Tapi bila hampa ada Nabi, hampa ada tanah, hampa khianat kat belakang. Ini bangsa Yahudi. Bismillah Allah. Akhirnya tuan-tuan, dari sinilah munculnya sentimen dan kata-kata keramat. Sebab siapa yang sebut kata-kata ni, maka Yahudi mental dan moralnya akan down. Itulah sejarah dia. Iaitu kata-kata Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Saya nak dengar semua laungan yang lelaki, boleh tak? Biar sampai bergegar latu-latu Yahudi. Boleh tak tu? Okey, satu, boleh Khaybar Khaybar ya Yahud. Sebut mengikut intonasi lagu ki suara saya. Boleh? Di malam ni saya mengijazahkan kepada tuan-tuan, dia panggil ijazah Khaybar. Tuan-tuan ambil lagu ni, kod-kod lah Yahudi tersampai di Sungai Petani. Ini kod. Jadi tuan-tuan ambil kalimah keramat tu, insya-Allah menang tuan-tuan. Boleh ha? Final battle antara Surau An-Nur, Resident Prima versus Yahudi. Woi sakan ni. Boleh ha? Khaybar Khaybar ya Yahud. Semua. Tak semangat, kena genggam. Genggam batu. Latihan perang Armageddon ni. Genggam. Latihan. Semua tangan. Genggam tangan. Okey. 3 4. Khaybar Khaybar ya Yahud. 3 4. Semua. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Nampak sangat lidah Melayu. Tak sat ni Arab tu. Okey, muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Itulah permulaan cerita. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana berlakunya perang ini tuan-tuan. Okey. Saya tak maulah detail sangat. Cepat, tuan-tuan tengok aja. Ketika mana berlakunya perang ini, bila Yahudi ni depa dah tak ada dah kekuatan tuan-tuan. Sejarahnya. Sehingga akan tuan-tuan berlakunya peristiwa, kita sebut peristiwa dihalau oleh tanah dan semua negara. Maka mereka pun tuan-tuan, dihalaunya Yahudi ni tuan-tuan adalah bentuk 2 P. Satu penghinaan, satu kita sebut penghukuman daripada Allah Azza wa Jalla. Allah hina penghinaan dan hukuman. Sebab apa? Sebab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika kamu duduk dengan nabi-nabi, hampa tak pandai jaga nikmat. Sekarang Allah kata, jangan kata aku tak payung tanah, jangan kata aku tak payung negara, aku dah bagi dah. Sekarang bila kamu tak pandai guna nikmat, sallallahu alaihi Muhammad, kita tarik balik nikmat. Akhirnya Allah tarik nikmat, maka tak ada tanah pun yang layak dihuni dan didiami oleh Yahudi. Sehinggalah tuan-tuan, tadi saya sebut dah tadi, mereka pergi jumpa Sultan Abdul Hamid, kerajaan Daulah Uthmaniyah yang menjaga 400 tahun. Berlaku sekitar pada tahun tuan-tuan, kita fokus pada 1917. 1917 inilah tuan-tuan berlakunya satu perjanjian. Sebelum tu ada perjanjian yang lain. Kita tak payah pergi detail sangat tuan-tuan sebab dia tak masuk periksa ni. 1917 dia panggil perjanjian penyerahan mandat. Mandat ni maksudnya apa? British
Britain dan Perancis, negara-negara kolonial, mai bersatu, pakai ambil kutip seorang sikit, penyerahan mandat. So Transjordan, Mesopotamia belah kanan, iaitu negara Iraq, Bibabil Harut wa Marut, dan belah kiri adalah negara Palestin. So Iraq, tengah Transjordan, kiri Palestin, British ambil mandat di bawah British. Diambil tuan-tuan, dirampas dengan penuh rakus daripada tangan Turki Uthmaniyah. 400 tahun Turki pegang Palestin dan pegang Makkah Madinah, aman, tenang, bahagia. Ya Allah, itulah 1917 kita boleh sebut detik terakhir rakyat Palestin makan kenyang, tidur lena, sambut raya, takbir raya, bahagia, pergi sekolah macam kita. 1917, after 1917, langit sudah bertukar menjadi suram, yang riang bertukar menjadi sedih duka, yang bahagia bertukar menjadi derita, yang sihat menjadi sakit, yang tenang menjadi berdarah parah. 1917, 1921 bila dah ambil tuan-tuan, British ambil, Perancis ambil Syria. 1921 maka lahirlah seorang pejuang yang dinamakan Syekh Izzuddin. Dia menghalau, hey Perancis, get out from my country, ini tanah kami, hadza watan, ini tanah kami, keluar kalian. Macam mana pejuang-pejuang Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Abdul Rahman bin Limbung, tuan-tuan, menghalau pejuang-pejuang zaman tu. Kan British secara British, Portugis secara Portugis. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Syekh Izzuddin dihalau daripada Perancis, tidak cukup kekuatan, maka masuk ke negara Filas ataupun Palestin. 1932 lawan dengan British pula, sebab British pegang mandat Palestin daripada negara Islam Turki Uthmaniyah. Lawan tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku telah menyerahkan segala kudrat kekuatanku ya Allah di jalanmu untuk menjaga Palestin ini ya Allah, untuk aku hidupkan semangat juang intifadah. Tetapi ya Allah, aku tak cukup kudrat tenaga senjata ya Allah. Akhirnya tumbang dalam kesyahidan. 1935 syahidlah Syekh Izzuddin. Masuk 1987 datang almarhum ulama iaitu Syekh Ahmad Yasin. Semangat ketokohan, keperjuangan, keikhlasan Syekh Izzuddin tuan-tuan diambil dan direkrut serta ditabalkan, dilancarkan dan ditubuhkan Brigade Al-Kataib Al-Syahid Al-Qassam Izz-ad-Din, kemuliaan, ketinggian agama, sempena dengan nama dia. Jadi mana-mana orang yang memperjuangkan agama, dia boleh buat brigade. Termasuk geng media An-Nur kita tukar daripada kru media kepada Brigade An-Nur. Boleh? Depan ni pegang kamera, belakang M16. Boleh tahu? Di pinggang mesti revolver. Belah kanan revolver, belah kiri cap pelung. Jangan lupa cap pelung. Kena ada buluh-buluh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan, 1935 syahidnya Syekh Izzuddin. Akhirnya tuan-tuan, 1932 inilah tertubuhnya negara Saudi. British ambil, British, Inggeris dan British ambil ni tuan-tuan. Akhirnya tertubuh negara Saudi. Saya tak mau perinci kat sini, tapi ini pun berlaku kesedihan. So ada dua kesedihan. 1924, 1932 ni ada dua kesedihan untuk kita wajib rasa. Yang pertama, Palestin jatuh di tangan penjajah. Yang kedua, negara Nabi Hijaz jatuh ke tangan penjajah. Dua benda yang sangat menyedihkan lantaran daripada peristiwa-peristiwa ni. Boleh faham tuan-tuan sekarang ni kronologi dia. Ini semua dah kronologi. Depa dah try lama dah ni, cerita lama ni. Kita yang duk nganga, kita yang duk lena. So selama ni Brigade Al-Qassam nak cerita benda ni, semua Brigade Al-Qassam dia tak ada slide macam ni. Jadi saya mewakili Brigade Al-Qassam, so cerita benda ni. Saya sebenarnya adalah pejuang Brigade Al-Qassam sebenarnya.
buat pengakuan. Saya saja tak pakai uniform saya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka akhirnya tuan-tuan 1935 ulama Izzuddin jatuh syahid. 1946 maka terbentuk satu mandat ataupun satu perjanjian di antara British dengan Perancis. Oh, negara-negara penjajah, kita dah berjaya memecah belahkan negara Islam. Kita telah berjaya memecahkan negara-negara Arab. Kita telah berjaya memecahkan Liga Arab. Liga Arab ni 6 negara utama yang sagi saya tengok. Sagi kita akan tengok 6 negara yang sebelum ni menjaga Palestin. Tapi setelah dimakan suap, Yahudi beli jiwa mereka dengan harta, takhta, dunia, minyak dan seumpamanya. Akhirnya 6 negara ni tak kata apa. Kita macam saya sebut tadi, bila saya sebut macam tu, tuan-tuan jangan salah faham. Kita tak memberikan hukuman dan juga kita tak, siapalah kita nak mempredik masa depan. Kita pun tak tahu, mungkin 6 negara Arab ni akan bangkit akhir zaman, wallahu ta'ala alam. Cuma berdasarkan apa yang kita nampak hari ni, tak ada sinar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab apa? Sebab 6 negara tu telah dibeli, diikat oleh Yahud. Ini dah memang tertulis dalam perjanjian dan protokol Zion, pembinaan negara Yahudi dan pembinaan negara negara-negara bangsa. Tuan-tuan, sebenarnya antara tujuan Yahudi nak Palestin, mereka nak masuk dalam keanggotaan Liga Arab. Liga Arab ni dia ada 6 negara Arab. Dalam 6 negara Arab yang jaga Palestin sebelum ni, Yahudi nak masuk sekali, satu-satunya negara bukan Islam dalam negara Arab. Tuan-tuan, macam mana negara Arab Yahudi nak join sekali? Tak ke pelik tuan-tuan? Tak ke akhir zaman? Inilah natijahnya. Akhirnya 1948 maka British pun menyerahkan mandat. Maka di situlah tuan-tuan berlakunya episod air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Okey, kita nak tengok sikit tuan-tuan untuk yang lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang Allah ajar yang kita nak ambil dalam peristiwa krisis solidariti Israel Palestin? Allah sedang mengajar kita ni, Palestin ni adalah signal, dan bagaimana kamu nak tengok akhir zaman berlaku bila hampa beri perhatian kepada Palestin. Sebab Nabi sebut Palestin adalah ardul mahsyar wal mansyar, negara yang akan berlakunya titik kunci kiamat ada di Palestin. Kunci akhir zaman salah satunya tuan-tuan, di Palestin ada satu bukit, nama bukit itu Majdion. Dalam kitab Sallallahu Alaihi Muhammad, Imam At-Tabari mengatakan di bumi Palestin ada satu bukit, dan bukit inilah yang nak sangat diduduki oleh Yahudi. Bukit ini, bukit yang dalam bahasa bahasa eskatologis ataupun bahasa Yunani disebut sebagai Sallallahu Alaihi Muhammad Armageddon, bukit yang ada lembah. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi, tajuk Abwabul Malahim, muka surat ke-923, bab yang ke-12. Imam Al-Qurtubi kata apa? Di Palestin ni ada satu bukit yang disebut sebagai Majdalion. Kepercayaan kitab Taurat lama, Yahudi percaya bahawa any power, any kerajaan, mana-mana kekuasaan dan kekuatan di dunia ni yang berjaya menakluki salah satu bukit yang ada lembah di bumi Syam, di negara Palestin yang dinamakan Bukit Armageddon itu, maka they will conquer the world. Maka sebab itu antara tujuan Yahudi nak sangat Palestin, sebab siapa yang berjaya menguasai bukit di Palestin itu, maka dia berjaya menguasai dunia. Dan sekarang bukit itu di bawah penguasaan Yahudi. Itulah timbulnya nama Armageddon. Dalam kitab Al-Imam Al-Qutubi dia kata apa? Majdalion. Muslimin dan muslimat, itu fakta. Okey, apa lagi? Maka Allah ajar kita ilmu fitan. Oh, kita faham Palestin ni bila berlaku ni laharjan, kematian demi kematian, peperangan demi kematian. Oh, faham kita. Ilmu fitan itu betul. Hadis akhir zaman Nabi itu benar. Sallallahu alaihi Muhammad.
Dan yang kedua, Allah nak suruh kita, kalau tidak kerana 7 Oktober tuan-tuan, ni saya pun tak main cerita benda ni, betul tak? Maka pelajaran dan hikmah dia, Allah nak suruh buka mata hampa ni, weh, hampa ambil tahu sikit pasal Palestin ni. Maka Allah sedang mengajar kita untuk tafakur, tadzakur dan tadabbur tentang sirah bumi Syam, bumi para nabi, allazi barakna haulah. Hampa jangan buat main-main dengan bumi itu. Bumi itu sebab hampa akan tumpang duduk. Kerana tuan-tuan, bumi itu saya kata apa tadi? Kunci kiamat. Dalam arti kata lain tuan-tuan, seluruh negara akan tumpang berpayung dan bernaung di bawah naungan Panji Al-Aqsa. Seluruh bangsa utama dunia akan jadikan tuan-tuan Al-Aqsa, Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ataupun Al-Falas ataupun Palestin adalah negara kita nanti. Satu dunia akan tumpang duduk. Ni, jangan buat tak tahu ni. Ni negara kita ni, tanah kita. Tinggal gaji, tinggal kereta, tinggal harta, kita akan pergi duduk bawah ni. Ini negara kita. Pusat pentadbiran, pusat ibu kota dunia. Pusat pentadbiran Islam sedunia berpusat di Al-Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, Allah nak suruh ajak apa ni? Ni apa hikmah dia? Poin dia, jadi apa pun tuan-tuan, pertahankan syiar. Dengan kudrat yang keringat yang kamu ada, pertahankan. Macam kita ada ni hari ni, kita ada kali saya sebut, kita ada kru. Ni kru kita ni semua ni geng-geng. Apa yang tuan-tuan buat ni sebenarnya, yang saya suka ni, bila tuan-tuan prepare dengan video, sebenarnya itulah antara syiar. Kita tak mampu nak berperang, tapi kita mampu buat yang terbaik. Untuk agama ni, buat program, set up program, PA system, jemput ustaz, cara layan, cara santun, ini semua kena jaga. Walaupun ustaz tidak diman, tapi kita kena faham itu syiar. Sebab Islam ni high class, jangan buat lebih kurang. Bukan kita ustaz minta nak diberikan layanan high class, ustaz jangan diman, tapi penganjur jangan berkira. Tu kena faham. Ustaz give the best, kita sebagai penganjur bagi yang terbaik. So barulah ada win-win, barulah agama terangkat. So di situ syiar. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut sekali lagi, baru ni dah saya sebut dah. Baru ni minggu lepas saya dijemput untuk program Solidariti Diraja, Paduka Kekanda kepada Agung Sultan Abdullah. Dia buat program Palestin di peringkat kerabat diraja. Saya tak tahu macam mana boleh Allah takdirkan begitu. Itu kuasa Allah. Jadi ringkaskan cerita, terima kasih jugalah kepada pihak media. Sebab media yang merakam. Patutnya media lah kena follow no. Tak bawa pun. Kekanda Agung ni, kakak nombor 2, dia duk layan lama dah. Video saya lah. Jadi dalam seminggu 2 ni dia macam duk buat saringan, duk dengar dengan ustaz sana, ustaz sini, sampailah dia buat koleksi video-video saya ni. Duk dengar dalam bersiri lah kan. Sampailah hari Rabu minggu lepas, dia kata tak boleh jadi ni, kena buat program. Dia nak dapat secara direct. Dia tak mau tengok dalam video. Akhirnya diperintahkan kepada seluruh kekuatan tentera, sebab kakak Agung adalah suaminya Panglima Angkatan Tentera, orang nombor 1. Jadi dikerahkan kekuatan tentera untuk cari nombor Ustaz Manis. Saya dengar Tengku cerita, baik Tengku. Tak tahu nak rasa macam mana. Rasa hina ya Allah, rasa tak layak untuk berada di situ. Mungkin doa siapa-siapa laku kan. Akhirnya dia perintahkan untuk cari nombor saya, ringkaskan cerita. Tentera daripada Kagat Mindef, depa up dalam grup pengatur kuliah KL. Siapa ada nombor Ustaz Manis? Ini arahan diraja. Ringkaskan cerita, dapatlah nombor saya. Jadi tentera call, Ustaz ada jemputan kerabat diraja, Ustaz kena hadir malam besok. Dia jemput kemarin, esok nak kena pergi dah, malam besok. Saya nak tolak ini diraja, takut kena halau Malaysia kan. Baiklah tu. Saya terima, patik terima, menjunjung kasih, merafak sembah. Diuruskan pentadbiran, diuruskan pengangkutan, akhirnya sampailah di situ. Saya nak cerita apa ni tuan-tuan, saudara Muhammad. Bila saya sampai, ni syiar ni.
anak anda Tengku Daniel. Tengku Daniel ni sepupu dengan Tengku Hasanal lah, anak Agung kan. 8 beradik, 2 orang yang tak ada. Agung tak mai dengan adik bongsu, yang lain semua ada. Kerabat, memang program kerabat buat kat hall rumah. Dia bukan kawasan istana, tapi kawasan elit lah. Semua kerabat duduk kat situ. Belakang tu kedutaan, belakang ni Tan Sri, belakang ni Sultan ni. Adik-beradik depa lah kan. Saya tak apa, saya ra'i je. Apa yang Allah bersusun, saya ra'i. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya sampai je, tak ada nak pergi salam cium tangan ke anak dia. Tengku Daniel ni, dia mai cium tangan dia yang Ustaz duduk. Dia mai hampak sejadah. Saya kata, ya Allah, adakah ini yang Allah nak ajar dan didik saya? Saya kena mai. Saya sedang belajar sesuatu depan mata ni. Patutlah mereka layak diangkat kerana mereka kesultanan kerabat yang paling merendah seperti Sultan Abdullah. Lepas tu saya kata, ya Allah, aku macam, ya Allah, saya doa panjangkanlah keberkatan usia pemerintahan. Tapi Agung nak pencen kan bulan 1. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa program kerabat diraja ni dia ra'i sungguh. Walaupun kita ni hanya rakyat marhain, tapi dia letak. Ketika saya kuliah ni, adik-beradik Sultan semua bawa buku pen ni. Saya kuliah sama buka slide LED, semua pakai tulis. Ya Allah, saya kata, saya tak ada ayat nak beritahu. Bila Sultan dan Agung boleh buat level macam tu, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, layaklah mereka dimuliakan. Semoga Allah memanjangkan usia seluruh kerabat Tunku Sultan Ahmad Shah. Sebab tu, tuan-tuan, ketika mana berlaku banjir, musibah, ketika Sultan Ahmad Shah jadi Agung atau Sultan Pahang dulu kan, mana-mana tentera tak dan sampai, Sultan sampai dulu. Di situ pun kita boleh belajar kerendahan nilai karakter syiar. Okey, kembali tuan-tuan. Okey, dalam ni juga ada nilai tanah suci. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam dunia ni, kita ulang banyak kali supaya tuan-tuan faham betul-betul, ada 4 masjid yang hak kita punya. 4 masjid yang terbina di atas tanah wakaf. Saya sebut yang ketiga dulu. Ketika 636, tentera Rom yang kalah dalam perang salib 16 Hijrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah mengepung Masjid Al-Aqsa. Okey, kita tengok aksi gambar dia. Ketika Masjid Al-Aqsa dikepung, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tentera Rom yang berpegang kepada keimanan syariat Nabi Isa, dia kata apa? Kami dah kalah dah. Okey, bila kami kalah, sekarang boleh tak kami nak serah kunci kepada panglima kalian. Waktu tu panglima kita adalah Saidina Umar lah, khalifah. Maka khalifah Umar, tuan-tuan, berlari tepi. Tuan-tuan nampak dekat sini ada Masjid Umar. Disebut al-ahdu Umariyah. Al-ahdu, perjanjian berlaku di tepi Masjid Qibli ni, dibina satu masjid Umar di atas tanah. Tuan-tuan, tentera Rom yang bersyariatkan Nabi Isa, dia kata apa? Berakhir sudah zaman kami, sekarang beralih tangan kepada syariat Nabi Muhammad. Maka orang Rom yang pegang sejak 88 tahun tu kan, sejak daripada 636, sejak daripada situ, tuan-tuan, 636 Masihi itu, dia serah di tangan 2 benda yang Saidina Umar ambil. Yang pertama serahan kunci, dan yang kedua serahan surat manuskrip wakaf. Hak penyerahan tertulis, dan sejarah inilah yang saya dapati berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Penyerahan berlakunya sebutan dalam bentuk ayat bahasa, kalau zaman tu bahasa Arab. Manuskrip asal mengatakan bahawa penyerahan surat kuasa wakaf, 2 benda yang Saidina Umar, satu kunci, satu surat wakaf. Bermula dari situlah Masjid Al-Aqsa diisytiharkan masjid yang menjadi hak pemilik seluruh kullu muslimin fil ardi, termasuk orang surau An-Nur. Dan itulah yang nak dirampas oleh Yahudi. Jangan sampai umat Islam tahu sejarah mereka. Yahudi tak mau kita tahu kata Aqsa tu kita punya. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, ada fatwa-fatwa negara dipaksa, tuan-tuan, Yahudi paksa beberapa fatwa-fatwa negara yang di bawah kekuasaan dia,
keluar agar umat Islam jangan datang ke Al-Aqsa. Pernah wujud fatwa tu. Imam besar Masjid Al-Aqsa kata apa? Kalau kamu bertemu dengan fatwa mengatakan umat Islam jangan datang. Sejak 1948, mereka memang tak mau pergi ke tepi sebab menyenang dan memudahkan urusan mereka merampas. Maka dimomokkan bahaya kalau main ni sagi sekatan, dimomokkan agar kita merasai bahayanya di Al-Aqsa. Bila kurang orang mai tuan-tuan, memudahkan urusan mereka menjarah dan menjamah setiap inci bumi Palestin. Sebab tu Imam besar Al-Aqsa kata apa? Kalau hampa jumpa mana-mana fatwa kata jangan mai, hampa langgar aja. Itu semua poyo dan itu semua skema. Yahudi punya angkara. Yahudi siap boleh buat fatwa. Dan dipaksa negara-negara yang di bawahnya untuk mengeluarkan fatwa agar umat Islam seluruh dunia terima kata jangan mai, negara ni bahaya. Rupanya itu adalah skema. Muslimin dan muslimat Allah. Maka dua benda yang Saidina Umar ambil. Saya sebut benda ni tuan-tuan. 636 kita menang. 61099 kita kalah tentera Rom. 1099 sampai 1187 kita menang balik. Okey. Ketika 1099 tu tuan-tuan, Rom menakluki Nebuchadnezzar dan seumpamanya. Ini antara negara-negara penjajah yang pernah menguasai Palestin. Bukan Islam saja, bukan Rom saja. Beza ketika Rom datang mengalahkan 1099, zaman tu zaman kita panggil dalam sallallahu Muhammad, peredaran antara Umayyah dan juga Abbasiyah. Islam di bawah zaman tu. Beza tuan-tuan, Islam masuk tawan Masjid Al-Aqsa, tak ada darah yang tumpah. Dia ambil dengan penuh tenang. Nampak tak tuan-tuan? Nak beritahu, perang cara Islam ni, ya Allah, santun kasih sayang. Tidak ada penawar. Kita tawan dengan kasih sayang. Masjid Al-Aqsa di tangan Saidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, hanya berlaku penyerahan. Itulah tawan. Tapi pada zaman 1099 tuan-tuan, ketika berlakunya kerajaan Rom datang 1099, dalam rekod disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu tuan-tuan berlaku satu serangan hendap yang sangat hebat sehingga kan mayat-mayat manusia ketika itu digambarkan sampai darahnya berada umat Islam 70,000 umat Islam dengan Yahudi ketika Rom masuk ambil alih 1099 tu, Yahudi pun mati, Islam pun mati. Dan darah serta jasad umat Islam 70,000 yang mati 1099 dalam perang Rom tu, jasad yang mati tuan-tuan sampai ke setinggi kaki lutut kuda dalam sejarah. Maksudnya bezanya orang Rom, orang Kristian bila hampa perang, dia perang sungguh dengan zalim dan rakus. Tapi orang Islam bila perang tuan-tuan, nampak tak? Setitis darah pun tak ada. Tapi menang, tapi perang. Itu Allah nak ajar. Allah nak buka mata Yahudi dengan Kristian. Ini macam ni cara orang perang. Perang dengan santun, dengan hikmah, bukan dengan dendam. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita hantar santau? Hantar santau lah Ustaz dekat Pakcik Bidin tu. Tak Pakcik Bidin? Pakcik Bidin, suami Makcik Timah tu, kawan Makcik Mela, Presiden US tu. Boleh tak hantar santau? Buat santau ni, carilah bomosiam mana-mana belah kubak panjang nu nakana misik nu jauh nu pi cari hak kuat-kuat tu, hantar bomosiam biar pada muka, taklah kada tahan dah ni, biar mampu buanglah. Boleh tak tuan-tuan? Jawapannya apa dia? Benci geram itu kompom dah ada. Tapi tuan-tuan, kebencian pada musuh tidak menghalalkan kita mewarisi benda yang haram seperti musuh buat. Sama macam Palestin. Pasal apa Palestin tak menang? Sebab kita pun sembahyang subuh pukul 8, Israel bangkit pukul 8, kita bangkit pukul 8. Mewarisi dosa musuh. Maka itulah punca kalian tak menang-menang sampai bila-bila. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan membandingkan satu dosa dengan dosa yang lain untuk mempertahankan satu dosa. Apa contoh? Okay, saya sebut sikit ya. Ini tuan-tuan cuba jangan mempolitikkan isu ni. Katalah sebelum ni pernah berlaku konsert. Zaman ini pun berlaku konsert. Dua-dua tu haram. Betul? Okey, dua-dua haram. Ada pula
makcik-makcik Persatuan Netizen Islamiah Kebangsaan ni, Islamiah tu kan, Kementerian Netizen Malaysia ada pula sebut, oh zaman dulu pun ada konsert. Dia mempertahankan konsert ini dengan membandingkan konsert dulu. Boleh faham tak? Untuk mempertahankan konsert ni, jangan bandingkan dengan konsert tu juga. Itu tak cerdik nama dia. Oh, zaman dulu pun ada konsert. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Satu dosa yang memang confirm salah, jangan ambil banding dengan dosa juga untuk mempertahankan dosa tu. Itu namanya tak cerdik. Dan kita menzahirkan kebodohan kita. Yang pasti dua-dua dosa, dua-dua salah. Tak kira lah zaman mana pun, kita kata haram tetap haram. Itu baru cerdik, letak hukum di tempat dia tanpa ada sentimen politik. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja sekadar selingan. Okey, jadi tuan-tuan, apa yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa ni lagi, ketika datangnya Rom, tuan-tuan, akhirnya muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika itulah tuan-tuan berlakunya habis umat Islam dibunuh dan Yahudi dihalau. Itu saya kata dia bezanya umat Islam. Bezanya orang Islam dengan bezanya tentera Rom. Okey. Allah nak ajar kita dalam peristiwa Israel dan Palestin ni adalah hati-hati dengan musuh kalian. Hei orang Islam, 6 surah pertama yang kalian baca telah aku peringatkan hati-hati. Jangan baik sangat dengan musuh. Dengan musuh jangan terlalu bertolak ansur. Nanti kalian akan ditolak beransur-ansur. Dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yahudi dan Nasara, dua musuh. Yang kedua Yahudi dalam surah Al-Baqarah diulang sebut 8 kali. Nasrani, munafik, Yahudi, Nasrani, munafik. Saya ringkaskan tuan-tuan. Inilah nama-nama musuh Islam. Allah kata tuan-tuan, ada 3 bangsa yang dibuat kajian. Bangsa yang paling penakut di atas muka bumi adalah Yahudi. Bangsa yang hampir paling munafik di atas muka bumi, bangsa Arab. Ini kajian. Dan bangsa yang paling berani di atas muka bumi ialah bangsa Sungai Petani, Surau An-Nur, Residen Prima 2. Betul tuan-tuan? Bangsa yang Melayu diiktiraf sebagai bangsa yang paling berani dalam sejarah. Okey, saya nak kena tutup ni, terlebih masa dah. Saya ada program lagi. Okey, ketika saya nak sebut je ni tuan-tuan, kaitan hubungan tanah Melayu. Okey, Sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dan kaitan tanah Melayu. Ketika mana Sultan Nuruddin Az-Zanki ataupun Zinki, Tok Guru kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia buat satu nazar dan satu kita kata nazar lah. Dia cuba pimpin perang tuan-tuan. Sebelum lahirnya 1184, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil tampuk pemerintahan bangsa Kurdish, Khalifah Bani Abbasiyah ketika itu. Sultan Nuruddin Az-Zanki, Nuruddin Mahmud Az-Zanki atau Zinki. Tuan-tuan ingat tak siapakah dia? Dia adalah sallallahu alaihi wasallam Sultan Nuruddin Mahmud Al-Zanki ni adalah guru kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan dia pernah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hampir dicuri jasadnya oleh 2 orang Yahudi ketika dia menjadi gubernur Madinah. Ada gubernur Madinah dan dia menjadi sultan ketika itu. Dia yang telah menyelamatkan. Yahudi pernah nak curi jasad Nabi. Sebab tu selepas hadis yang dibawa oleh Muaz bin Jabal, selepas mereka nak takluk Palestin, Yahudi bercita-cita untuk menakluki Madinah sebab mereka nak rampas jasad Nabi. Tuan-tuan, sebelum saya tutup, kita lancarkan dulu dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan tabung pembangunan Surau An-Nur untuk mewakaf karpet RM25 seunit dengan kalimah bismillah. Dah edar. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kekuatan semangat brigade An-Nur ni, maka
malam ni kita esok pergi beli turih. Malam ni insya-Allah cukup dah ni. Okey, wakaf kapek ni esok pergi beli turih. Kalau malam ni cukup lah. Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sultan Salahuddin ni hubungan tanah Melayu. Sultan Nuruddin Az-Zanki ni dia pernah bercita-cita, kalaulah aku berjaya merampas semula Al-Aqsa ni, maka aku nak hadiahkan 2 mimbar. Satu di Masjid Al-Aqsa, satu di Masjid Hebron, tempat maqam Nabi Ibrahim. Lawan punya lawan tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan muslimin gugur syahid Sultan Nuruddin. Maka diganti pas baton, next up Sultan Salahuddin ambil baton Islam daripada tok gurunya. Maka Sultan Salahuddin pimpin dalam perang Hittin lawan dengan tentera Salib 1187, akhirnya menang. Dan Sultan Salahuddin tuan-tuan meneruskan nazar dan wasiat tok gurunya dengan menghadiahkan 2 mimbar. Menang hari ini Wani Ustaz menang hari ini, kita buat mimbar baru. Tu baru betul. Jadi semoga tuan-tuan semoga tuan-tuan doakan semoga saya menang lah dalam pilihan raya akan datang, insya-Allah. Kita akan buat mimbar baru. Okey. Hilang fokus. Maka bila menang tuan-tuan, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buat sungguh 2 mimbar. Maka satu di Aqsa, satu di Masjid Hebron. Yang sangat mendebar dan menggetarkan jiwa kita tuan-tuan. Yang meremangnya pada ukiran, pada seni bina yang ada pada seni bina Sallallahu Alaihi Muhammad yang ada pada ukiran mimbar itu tuan-tuan, ada satu kajian bangsa The Table of Nation, dia pergi kaji suku bangsa DNA dan juga bentuk-bentuk tinggalan yang ada di mimbar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang ada tuan-tuan ketika itu? Ditemui tuan-tuan 16,000 kayu yang ditanggam dan dipasak dengan ukiran bunga seni tanah Melayu yang berbentuk awan larat, bunga layang, sulur daun, tampuk manggis, bunga teratai, daun keladi, bunga sukun. Catatan itu berada. Catatan tu binaan kita tuan-tuan, bila ada mimbar kan, kita nak tahu mimbar, contoh orang buat masjid, kita nak tahu masjid ni menggunakan seni bina daripada identiti negara mana, kita boleh tengok pada ukiran kan, macam mimbar, mihrab, oh ini daripada Dubai ni, oh ini daripada Arab Saudi ni, oh ini daripada Mekah ni, oh ini daripada Taj Mahal, dia tiru. Maka mihrab dan mimbar di Masjid Al-Aqsa, nak tahu identiti dia, tengok pada seni bina ukiran. Ukiran yang datang daripada kayu yang pada mimbar pada Sultan Salahuddin tuan-tuan, rupanya ada seni bina, dan seni bina itu yang hanya datang dan dimiliki oleh identiti tanah Melayu. Dan catatan ini berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Maka orang buat kajian, kalau catatan ukiran seni bina manpower dia, mesti orang Melayu buat, sebab itu ukiran hanya bangsa Melayu yang tahu. Bila nak ukir, mesti orang Melayu duduk kat situ baru boleh dia buat. Maksudnya manpower tanah Melayu memang betul ada di 1187. Cuma tak ada catatan, walaupun ada pandangan yang berbeza, yang betul-betul sahih lagi, yang mengatakan tanah Melayu hantar tentera. Itu pandangan. Tapi catatan betul memang dah ada ukiran tanah Melayu. Orang Melayu dah sampai pada 1187 membina ukiran catatan. Maka tuan-tuan, hubungan Aqsa dengan tanah Melayu ni sangat rapat dan sangat dekat, khususnya bermula selepas 1187. Itu antaranya. Dan yang kita kata apa, yang mendebarkan lagi tu, catatan ni memang tertulis dan direkodkan, cumanya catatan ini tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Selepas berlakunya zaman demi zaman, berlakunya zaman kita kata apa, peralihan khalifah dan peralihan antara Islam dan Rom, keluar masuk, Islam kalah, Rom menang, Islam masuk, maka catatan tu disembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Maka inilah yang Yahudi tak mau sangat, bangsa Melayu khususnya dan semua bangsa dunia, jangan sampai depa sampai dulu. Maka kita kena rampas Al-Aqsa cepat-cepat, as soon and as well, as fast as possible. Jangan sampai seluruh kitab-kitab manuskrip lama diketahui
oleh semua bangsa Melayu dan bangsa-bangsa utama dunia. Kemarin saya program di perpustakaan dan pihak perpustakaan library Kedah sempat bawa saya melawat satu zon bilik yang menempatkan koleksi manuskrip lama sejak zaman Kedah tua. Dan ada satu rak tu, dia ada 24 negara, dia buat buku tulis cerita tentang dunia Melayu. Serentak zaman ni, zaman-zaman sejak daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, 24 negara cerita tentang dunia Melayu dalam tulisan dan bahasa masing-masing. Saya buka memang tak boleh baca lah. 24 negara. Allah takdirkan. Ustaz duk memperjuangkan tajuk ni, ini sesuai dengan ustaz. Mungkin Allah nak tunjuk ustaz main kat sini, ini bukti dah ada. Sejak zaman Kedah tua 1136 tuan-tuan. Kalau kita tak hebat, bangsa Melayu ni tak hebat, negara lain tak sibuk nak buat sejarah kita. Ada satu saya jumpa tuan-tuan, tulisan manuskrip perjanjian Jepun. Ada di library Kedah. Sallallahu alaihi wasallam, buku penyerahan ketika Jepun meninggalkan tanah Melayu diberikan kepada Kedah. Tulisan Jepun dan akhbar Jepun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahaya, bukan bahaya. Kita ni bukan kaleng-kaleng ni. Something special kita ni. Sebab tu sering kali kita sebut antara catatan dan bangsa rekod manuskrip yang paling banyak. Kalau tuan-tuan tengok di Sallallahu alaihi wasallam, di Rusia sahaja, di Museum Moskow Rusia ada 13 manuskrip asal tanah Melayu. Ini pandangan yang saya temui lah. Mungkin betul, mungkin tak betul, tapi pandangan orang sejarah ketika 1453 ada pandangan orang Melayu bantu Sultan Muhammad Al-Fatih bersama dengan manuskrip. Ketika kerajaan serpihan Moskow yang nak keluar, kan Rom Byzantine kan kalah, serpihan sebahagian dia bawa ke Moskow. Jadi Rom Byzantine serpihan yang kalah tu semua lari ke Moskow. Ketika lari itulah tuan-tuan, sebahagian catatan rekod buku tanah Melayu dibawa ke sana dan sampai hari ini berada di Museum Moskow. Dan catatan yang saya jumpa 13 manuskrip asal ada di Moskow. Sekali lagi tuan-tuan, maka catatan rekod hubungan kita dengan Turki, hubungan kita dengan Al-Aqsa memang dah dekat, dah rapat. Maksudnya memang kita tak ada alasan untuk tak ambil tahu tentang kedua tanah ni, Turki dan juga Al-Aqsa. Sebab that is our land, that is our country, that is our maruah kita bersama. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup laku sekadar itu yang dapat saya kongsikan dalam ruang yang ada ni. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi saya kata mungkin inilah kesimpulan. Kesimpulan tuan-tuan, apa yang kita nak capai dan gapai agar sampailah penyampaian kita pada malam ini. Sallallahu alaihi wasallam, inilah kesimpulan kita. Yang pertama, gagasan Melayu ini perlu digabung jalin sebagaimana Liga Arab terbentuk. Liga Arab dan Bani Timur tak ada masalah tuan-tuan. Oh, saya terlupa. Tuan-tuan, 1930 pernah berlaku satu persidangan. Persidangan ni persidangan yang menggabungkan, membincangkan hala tuju Masjid Al-Aqsa ni siapa nak jaga. 1930. Dan dua orang wakil Melayu telah dijemput. Seorang wakil tanah Melayu, seorang daripada tanah Jawa Indonesia. Dijemput sebab mereka pun tahu bahawa Masjid Al-Aqsa adalah tanah wakaf umat Islam satu dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Hagia Sophia. 4 masjid ini kita punya. Maka 1930 wakil tanah Melayu dipanggil untuk bincang hal ehwal Al-Aqsa. Kalau tidak bukti tanah Melayu ni hebat, maka kita tak akan dipanggil tuan-tuan oleh ahli jemaah Masjid Al-Aqsa. 1930 ada catatan. Jadi tuan-tuan, pertahankanlah kedaulatan institusi diraja, sebab raja adalah lambang kekuatan syiar, benteng terakhir. Sultan Turki Utsmaniyah jatuh, Palestin jatuh. Maka sultan tak boleh jatuh, sultan kena bela. Inilah yang saya sebut depan panglima, depan tengku. Daulat tuanku. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka pertahankan kesultanan kerana dia adalah maruah tanah kita. Jatuh sultan, jatuh. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam banyak-banyak negeri, hanya negeri Kedah yang ada liriknya ada nama sultan. Allah sallama sultan mahkota. Ni sebab apa ni? Ni pengawas tarik Harif-harif pimpinan.
Saya lupa mengawal. Allah ingat dah jahanam kan pengawal. Tegak ni nak terkencing pun tahan. Oh, bendera pengawal kan. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu yang saya dapat saya kongsikan. Terima kasih pihak surau atas layanan, santunan, sambutan, persiapan. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi dan bukti di padang mahsyar nanti. Dan doa wahdah, doa nazilah kita bersama munajat kita malam ni kok-koklah boleh jadi asbab untuk memberikan kekuatan spiritual dan moral kepada seluruh umat dan rakyat Gaza untuk terus memperjuangkan mereka. Tuan-tuan, kelebihan mereka saya sebut di awal tadi, confirm dah syurga, cuma tak tahu syurga di level mana. Jadi ya Allah, kok-koklah esok kita boleh claim depan padang mahsyar. Ya Allah, kami tak boleh nak pergi berjuangkan di Palestin, tapi kami buat hari-hari kunut nazilah, kami hari-hari doa. Ya Allah, boleh tak kami nak claim asbab doa kami itulah Palestin dapat syurga. Kod Allah terima. Itu je lah usaha kita tuan-tuan. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah perkasakan dan Allah imarahkan surau ini. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal